Dan ini yang kita nak katakan dan kita nak wawarkan kepada anda. Bagaimana untuk kita mengisi waktu lapang kita itu dengan sebaik mungkin. Untuk kita membuat jadual kita, Farin. Jadual waktu kerja kita, jadual harian kita di rumah untuk melayan suami ataupun anak-anak, ataupun bagi yang mungkin tidak mempunyai keluarga, untuk mereka melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti yang lebih produktif di rumah. Sebab ada yang tinggal seorang kat rumah. Betul. Dan inilah yang kita akan kongsikan bersama dengan perunding motivasi kita, yang beliau akan memberikan tips dan juga nasihat kepada kita semua. Mungkin untuk mendisiplinkan diri, bagaimana caranya menangani tekanan apabila bekerja daripada rumah, dan mungkin keperluan-keperluan kita ataupun persediaan mental dan fizikal kita kalau kita harus bekerja dari rumah. Lagi-lagi kadang-kadang ada orang tu dia kerja kat rumah, dia punya workstation dekat sini. Depan tu katil dia. Kan? Jadi macam mana kita buat katil memanggil-manggil? Ataupun kadang-kadang anak yang kecil-kecil macam Puan Rahmah tadi kan, anak 2 orang. Ada orang yang anak ada 5 orang. Dalam tempoh sekejap, seorang nak susu, seorang nak makan Nestum, seorang nak tukar lampin, seorang nak buang air dan sebagainya. Bagaimana agak-agaknya ibu-ibu ini, anda penonton-penonton, kalau boleh terus kongsikan pengalaman anda bersama dengan kami, dan bagaimana agaknya anda dapat mengatasi masalah ini dengan sebaik mungkin, yang mungkin juga nak dikongsikan tips-tips ini bersama dengan penonton yang lain. Betul. Saya bila ada menghubungi beberapa rakan, bila mereka bekerja rumah depan laptop, tengok ni aku depan laptop ni. Lepas tu ada kat belakang perbang. Jangan gaduh. Tapi bercakap dengan kita, juga terpaksa bekerja. Jadi itu satu yang cukup menarik. Tak, apa lagi satu masalah je. Kadang-kadang kita ni bekerja depan laptop, tapi kan tepi kanan, kiri, depan ada makanan, ada minuman. Itu pun jugalah mungkin yang dilalui oleh anda, sebab ada juga dalam kalangan kita ni yang takut juga duduk kat rumah dalam tempoh PKP ni, takut mungkin berat badan mereka berlebihan dan sebagainya. Okey, tak apa, sekarang ni kita bersama dengan Dr. Syed Adam Al-Habsyi di talian. Hello, Assalamualaikum Doktor. Halo, Waalaikumsalam. Datuk sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Patut kita cuba usahakan untuk video call Dr. Syed Adam. Okey. Tapi tak mengapa, mungkin kita ada masalah sikit, masalah teknikal. Kita terus bercakap dengan dalam panggilan telefon ini. Jadi, Dr. Syed, bagaimana ni kita bila kata kita work from home ni, cabaran-cabarannya dan bagaimana kita untuk mengatasinya? Soalan yang begitu sukar untuk dijawab, tapi saya cubalah apa yang saya boleh kan. Silakan. Pertama sekali kita kena bersyukurlah sebab kita masih ada kerja untuk work from home. Ya. Sebab ada di kalangan kita yang mungkin ada menghadapi masalah dengan PKP ni, sebabkan kita tak dapat nak bekerja kan. Jadi kita juga kena bersyukur yang kita masih ada kerja, dan kita kena berterima kasih dengan frontliners kita. Untuk skop bekerja di rumah ni, saya nak limitkan perimeter tu kepada COVID-19 dan PKP lah, di mana dia datang secara mengejut. Ini bukan situasi yang biasa untuk orang yang biasa work from home, tapi ini orang yang biasa work in office kena work at home. Saya kaji, saya bukanlah expert, tapi bila ikut kajian saya dan ikut survey, saya tanya orang, masalah yang atau cabaran yang dihadapi ialah pertindihan 3 lapis, iaitu pertindihan tanggungjawab, pertindihan masa melakukan tanggungjawab, dan pertindihan tempat. Sebab tanggungjawab di office sekarang bertindih dengan tanggungjawab kerja di rumah. Masa untuk menjalankan tanggungjawab di office bertindih dengan masa untuk menjalankan tanggungjawab di rumah. Dan tempat untuk menjalankan tanggungjawab di office dan di rumah adalah di rumah. Dia bertindih juga. So, pertindihan 3 lapis ni menyebabkan kita ada masalah kesongsangan keutamaan. Prioriti kita mungkin akan berubah. Di mana mungkin ada benda yang perlu diselesaikan, kerja yang urgent, dan at the same time diaper anak kena tukar. So dua-dua disebabkan pertindihan masa, jadi kita menghadapi masalah untuk menentukan prioriti mana untuk diselesaikan.
Okey. Jadi kita nak tahulah itu cabaran yang ada mungkin bagi mereka yang work from home ataupun work at home ketika ini. Tapi bagaimana pula cara untuk kita membantu mereka yang mungkin mengalami masalah tersebut untuk meringankan masalah mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Bagaimana mereka harus tahu untuk memilih mana satu prioriti dan bagaimana pula mungkin kalau yang dah berkeluarga tu suami juga mungkin boleh memainkan peranan dalam meringankan beban mereka ini. Alright. Pertama sekali kita kena menerima hakikat yang tak ada Panadol ataupun fast relief untuk cabaran ni. Semua baru dalam menghadapi cabaran ni dan tak ada pengalaman. Jadi yang kedua kita perlu pastikan tim office dan tim rumah faham cabaran pertama dan kedua tadi. Pertindihan tiga lapis dan kesengsanggan utama. Di mana kita dapat berbincang untuk neutralisekan tindihan tanggungjawab tersebut. Kita mesti fleksibel dalam nak buat tanggungjawab yang mana satu. Macam yoga pose lah, you kena fleksibel. Dan persefahaman antara tim kerja dan tim rumah ni sangat penting. Isu dia lagi satu ialah di tim rumah kita ada kanak-kanak yang mana dia tak makan rasional. Contoh saya tengah buat kerja semalam, hari tu saya tengah buat, lepas tu saya kerja sebagai peguam di Shoot Lane and Bob. So dengan discussion tentang satu legal research yang kami perlu keluarkan, anak saya datang umur 3 tahun dengan teddy bear, dia tanya, "Daddy, can you catch me?" Dia nak ajak saya main kejar-kejar. Baik. Hati saya memang nak main kejar-kejar dengan dia daripada saya nak buat kerja tu. Tapi ada prioriti yang kita kena setkan dan disiplin yang kita kena ada, dan saya terpaksa secara dengan hati yang sangat berat untuk menolak dia ke tepi untuk saya boleh selesaikan kerja. So, persefahaman tu kena ada, cuma dengan kanak-kanak ni you kena pandai main dengan keadaan tu lah. Mungkin selepas tu kena spend more time dengan dia. Baik. Jadi saya kira daripada Dr. Syed Damsi, saya dengar beberapa kali menyatakan tentang prioriti ataupun keutamaan itu dan juga bagaimana kita menyesuaikan dan menangani tekanan yang berada di rumah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Syed Adam Al-Habsyi kerana bersama kita pada hari ini.